Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk kesempenuaan di Malaysia. Penuaan penduduk merupakan satu fenomena yang bakal berlaku di setiap negara termasuk Malaysia. Namun begitu, definisi penuaan adalah berbeza di Malaysia, iaitu di bawah dasar warga emas negara telah mendefinisikan penuaan adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas dan telah mencapai 15%, maka negara tersebut adalah digelar negara tua. Penuaan adalah proses menjadi tua. Istilah ini terutamanya merujuk kepada manusia, haiwan, kulat serta beberapa jenis haiwan yang mempunyai potensi untuk terus hidup. Dalam arti kata lain yang lebih luas, penuaan boleh merujuk kepada satu sel dalam organisma yang tidak lagi mengalami proses pembahagian atau populasi spesies. Selain itu, penuaan merujuk kepada proses penuaan manusia. Proses penuaan adalah proses yang berterusan sehingga mati. Dalam biologi, proses penuaan adalah proses di mana sel-sel dalam badan kita berhenti berkembang. Proses penuaan manusia melibatkan penggumpalan perubahan sel badan yang terkumpul setiap tahun. Perubahan dalam sel-sel badan ini biasanya menjejaskan fungsi dan sel-sel ini. Justru itu, penambahan bilangan warga emas menjadi salah satu isu perbincangan hangat dan mendapat perhatian daripada pelbagai pihak, termasuk pihak media, ahli politik, individu, pihak kerajaan dan pihak bukan kerajaan. Sorotan literatur yang pertama adalah kemajuan teknologi dari segi industri perubatan. Melalui akhbar utusan Malaysia pada tahun 2013 telah menyatakan bahawa negara Malaysia kini berada pada fasa sebuah negara yang membangun serta telah mengecapi pelbagai kemajuan dalam sektor perindustrian negara, khususnya sektor industri perubatan, negara setaraf, negara-negara maju yang lain. Sebagai contohnya, peningkatan jangka hayat mengikut gender yang telah ditambah baik dengan menggunakan sistem pengarus perdanaan jantina atau lebih dikenali sebagai gender mainstreaming. Yang kedua pula adalah kesan proses penuaan telah menyebabkan fungsi dan struktur otak seseorang itu akan berubah. Menurut Kabeza pada tahun 2002 yang menyatakan bahawa impak daripada penuaan telah mengubah fungsi dan struktur otak seseorang manusia itu. Hal ini dikatakan demikian kerana hampir keseluruhan perubahan yang berlaku ke atas fungsi dan struktur otak manusia adalah diperolehi daripada kaedah autopsi dan kaedah pengimejan. Yang ketiga adalah trend penuaan yang berlaku telah menyebabkan golongan muda semakin berkurang dan golongan tua semakin bertambah. Perkara ini terbukti apabila golongan muda pada masa kini sengaja melewat-lewatkan perkahwinan untuk menyambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi untuk memperolehi sesuatu pekerjaan dahulu sebelum melangkah ke alam rumah tangga dan lain-lain. Bagi mereka yang sudah berkahwin pula, mereka menghadkan bilangan anak-anak mereka dengan mengamalkan perancangan keluarga. Manakala yang terakhir pula adalah kekurangan tenaga buruh. Menurut Bayer 1990, kesan buruk yang dialami akibat pertambahan warga tua di sesebuah negara adalah seperti kekurangan tenaga buruh tempatan, dan ini memaksa pihak kerajaan untuk mengambil tenaga buruh daripada luar negara untuk menggantikan tenaga buruh tempatan, khususnya dalam industri pembinaan dan sebagainya. Matlamat kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penuaan mempengaruhi rakyat Malaysia. Instrumen kajian bagi kajian ini ialah soal selidik dan ia mengambil pendekatan kuantitatif. Soal selidik adalah alat pelaporan kendiri yang direka bentuk secara jelas untuk mengumpul data untuk kajian ini. Soal selidik ini diberikan kepada responden yang sudi bekerjasama yang diberi masa kurang daripada 5 minit untuk menyelesaikan semua soalan. Penyelidikan ini dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, kajian memfokuskan kepada isu demografi seperti umur, jantina, bangsa, pekerjaan dan tempat asal. Manakala bahagian B memfokuskan kepada kajian lengkap tentang kesan penuaan di Malaysia. Analisis deskriptif ialah statistik deskriptif yang memfokuskan kepada pengurusan, pembentangan dan klasifikasi data. Nilai skor yang dikumpul, yang dijumlahkan, diperhatikan dan kemudian ditukar kepada mean yang kemudiannya boleh ditafsirkan untuk memberikan dapatan kajian yang sah dan tepat. Dalam penyelidikan ini, carta pie digunakan untuk menyiasat tentang kesan penuaan di Malaysia. Di samping itu, mean telah dikira sebagai sebahagian daripada analisis deskriptif ini. Pengiraan mean ini untuk bertujuan untuk memberikan maklumat yang lebih terperinci dengan mempersembahkan data sebagai ukuran berangka. Kajian di Malaysia dipilih oleh penyelidik kerana ia merangkumi individu dan data yang boleh menjawab persoalan kajian dan memenuhi matlamat kajian. Sampel kajian terdiri daripada 8 orang responden lelaki dan 42 orang responden perempuan.
Seterusnya, kerajaan perlulah meningkatkan peruntukan untuk keselamatan sosial. Disebabkan oleh isu penuaan yang semakin meningkat, kerajaan perlu menyediakan peruntukan untuk keselamatan sosial agar mereka golongan emas ini dapat menikmati kemudahan sosial ini. Sebagai contoh, rumah kebajikan warga emas dan lain-lain, agar peruntukan ini dapat membantu warga emas dalam menjalani aktiviti harian mereka. Yang kedua ialah kenaikan kos rawatan dan penjagaan penduduk. Warga emas pada situasi kini sangat memerlukan penjagaan yang rapi kerana warga emas juga sering dikaitkan dengan pelbagai jenis penyakit seperti penyakit kronik, buah pinggang, kencing manis, darah tinggi dan lain-lain yang memerlukan rawatan dan penjagaan yang berpanjangan. Yang ketiga ialah kekurangan tenaga buruh dalam sesebuah negara. Apabila isu penuaan semakin meningkat, secara tidak langsung warga emas tidak lagi dapat bekerja seperti anak muda umumnya. Ekoran daripada itu, ekonomi turut mengalami kekurangan seperti sumber ekonomi, cukai pendapatan, dan hal ini memberikan sedikit tekanan kepada kerajaan dalam menjalankan pemerintahan mereka seperti biasa. Kadar nisbah tanggungan berkurang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya warga emas ini memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Kadar nisbah tanggungan berkurang apabila sesebuah rumah mengantarkan warga emas kepada pusat penjagaan yang telah disediakan oleh kerajaan. Namun jika sebuah keluarga yang merawat warga emas, maka hal tersebut dapat meningkatkan kadar nisbah tanggungan. Hal tersebut dikarenakan warga emas yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, maka semua kebutuhan daripada warga emas ini harus dipenuhi dan ditanggung oleh anak ataupun sebuah keluarga tersebut. Maka oleh sebab itu, meningkatnya isu penuaan ini, pihak kerajaan haruslah meningkatkan pembangunan pusat penjagaan untuk warga emas. Selanjutnya, perubahan struktur umur penduduk tempatan. Faktor kesehatan warga emas yang turun naik memang tidak bisa kita ramalkan. Hal ini disebabkan karena mudahnya warga emas ini terjangkit penyakit. Hal ini berbeda dengan populasi warga muda yang lebih memiliki kekebalan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan warga emas. Hal ini dapat diminimalisir dengan mengamalkan obat-obatan yang teratur oleh warga emas, sehingga faktor kesehatan daripada warga emas dapat dipantau secara baik. Akhir sekali ialah langkah-langkah yang boleh dilakukan dalam menangani isu penuaan penduduk. Langkah pertama dalam menangani isu penuaan penduduk adalah dengan menyediakan perkhidmatan kesihatan warga emas. Perkhidmatan kesihatan ini sebenarnya telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM iaitu pada 18 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1996 melalui rancangan Malaysia ke-7. Permulaan bagi perkhidmatan ini ialah kerajaan telah membangunkan sebuah hospital dan juga 4 buah klinik kesihatan, yang sehingga hari ini seluruh klinik kesihatan melaksanakan perkhidmatan tersebut. Menurut analisis yang telah dibuat oleh KKM, didapati hampir 1.8 juta warga emas, iaitu bersamaan dengan 71.7% telah didaftarkan di klinik-klinik kesihatan milik kerajaan sehingga Disember 2014. Langkah kedua dalam menangani isu penuaan penduduk adalah dengan menubuhkan Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE. PAWE ini merupakan tindakan proaktif yang telah dilakukan oleh kementerian dalam menyediakan platform bagi warga emas untuk mengikuti dan tetap produktif dalam masyarakat setempat. Sehingga kini itu pada tahun 2021 terdapat 143 buah PAWE yang telah dibangunkan dan beroperasi, yang mana ianya meliputi 131 kawasan parlimen di seluruh negara. Sejak penubuhan PAWE ini, selama 49,667 orang ahli yang telah mendaftar, di mana terdapat juga warga emas yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa yang juga turut terlibat secara aktif di PAWE ini.
Langkah ketiga dalam menangani isu penuaan penduduk ialah dengan menubuhkan lebih banyak lagi pusat penjagaan warga emas. Hal ini kerana Malaysia akan berada dalam kedudukan negara tua pada tahun 2030. Jadi pusat penjagaan ini haruslah diwujudkan dengan lebih banyak lagi sama ada oleh pihak swasta atau pihak kerajaan. Pusat ini bukan sahaja berfungsi sebagai pusat penjagaan semata-mata, malah ianya juga dilengkapkan dengan pelbagai kelengkapan prasarana yang akan digunakan oleh 15% daripada populasi keseluruhan rakyat Malaysia yang akan bergelar warga tua kelak. Bukan itu sahaja, pusat ini juga menyediakan rawatan fisioterapi dan juga kaunseling kepada warga emas yang akan dikendalikan oleh orang-orang yang pakar dalam bidang tersebut. Langkah keempat dalam menangani isu penuaan penduduk adalah dengan memperbanyakkan sistem sokongan kepada warga emas. Hal ini dilakukan adalah untuk memastikan keperluan warga emas terus terpelihara. Sistem sokongan yang telah diwujudkan oleh pihak kerajaan sehingga 2021 ialah kerajaan telah menubuhkan pusat warga emas itu sebanyak 140 buah dan kerajaan telah merancang bagi memperluaskan lagi penubuhan pusat ini ke seluruh kawasan parlimen. Dengan penubuhan pusat ini yang lebih banyak, ianya akan dapat mengelakkan warga emas hidup dalam keadaan gelandangan. Selain itu, kerajaan juga telah merancang untuk menubuhkan lebih banyak lagi bandar masa warga emas pada masa akan datang. Langkah terakhir dalam menangani isu penuaan penduduk adalah dengan mewujudkan jabatan khas kepada warga emas. Memandangkan pada tahun 2030 Malaysia akan mempunyai penduduk yang bersatu warga emas dalam jumlah yang besar dari persediaan awal haruslah dilakukan. Menurut seorang aktivis sosial terkemuka, beliau telah memberi cadangan supaya jabatan tersebut diletakkan di bawah kementerian tertentu bagi memudahkan urusan menangani hal ehwal warga emas. Jika pada masa akan datang pihak kerajaan memwujudkan jabatan ini, pasti hal ehwal warga emas terutamanya mengenai kebajikan mereka akan terjaga. Kesimpulannya, kesan penuaan di Malaysia menyebabkan kenaikan kos rawatan dan penjagaan kesihatan penduduk, kekurangan tenaga buruh, kadar risma tanggungan menurun dan berlaku perubahan struktur umur penduduk. Kerajaan haruslah melaksanakan mekanisme mudah untuk mengira umur persaraan. Dengan strategi ini, negara tidak akan menghadapi kekurangan tenaga kerja dalam 315 bidang tidak formal perikanan, pertanian dan aktiviti lain. Tambahan pula, kerana warga tua tidak mengalami tekanan sara hidup, ia akan merangsang penuaan yang membina dan meningkatkan kesihatan mereka. Pada masa yang sama, kerajaan masih terus memberikan pilihan pekerjaan untuk golongan muda. Bahkan, warga emas mestilah mengikut piawai tertentu untuk sentiasa mencari sihat. Contohnya, makan makanan yang seimbang dan banyakkan bersenam untuk meningkatkan kesedaran tentang keperluan penjagaan kesihatan, terutamanya di kalangan warga emas lelaki. Usaha mestilah dilakukan dengan berterusan dalam bentuk kempen, media massa atau media elektronik. Tambahan pula, apabila rakyat Malaysia hidup lebih lama, kerajaan membelanjakan lebih banyak untuk ganjaran dan pencen KWSP dan penjagaan kesihatan untuk warga emas. Kerana ini mungkin ditunjukkan menggunakan statistik perbelanjaan kerajaan dalam tempoh 15 tahun yang mendedahkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara pertumbuhan jangka hayat lama dan perbelanjaan kerajaan. Sekiranya warga emas berada dalam keadaan sihat, mereka boleh dilihat sebagai aset negara yang penting di samping menyumbang kepada pendapatan negara.